majlis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT kerana Jabatan Ugama Islam bahagian dakwah dan unit Al-Quran telah dapat menganjurkan tahsin Al-Quran, Al-Quran peringkat permulaan, ya. Dan dengan Ustaz Ketua Unit Al-Quran Ustaz Rafai dan dibantu oleh Ustaz Salahuddin dan pegawai-pegawai dalam bahagian dakwah sekali. Jadi Alhamdulillah, saya mengucap ribuan terima kasih kepada penceramah kita jemputan, 2 orang penceramah jemputan daripada luar, daripada negeri Sarawak kita, ya. Dr. Anwar, ya, dan Ustaz Azra'i. Ya, Ustaz Azra'i, apabila disebut nama Ustaz Azra'i, saya teringatlah dengan seorang guru saya yang pernah mendidik saya dulu di Indonesia, di Medan, Sumatera, yang bernama Kiai Azra'i Abdul Raub, yang tempat saya belajar dulu dalam bahagian tajwid dan taranum sekali. Ya, mudah-mudahan nama Kiai Azra'i, Ustaz Azra'i yang sama-sama kita, yang sama memberi khusus dengan kita tadi, sama-sama itulah sama dengan nama guru saya sewaktu saya belajar di Medan dulu. Ya, begitu juga dengan penceramah jemputan kita daripada negeri Sarawak yang bertugas juga di Jabatan Ugama Islam dengan Majlis Ugama Islam, seperti Ustaz Awamko Umar, jauh daripada Bintulu, 2, ya. Kemudian Ustazah Safura, Ustaz Safwan Al-Hafiz, Ustaz Cikgu Dahari BG daripada Semarahan, dan Awang Ibrahim. Itu ada 2 awang kata penceramah kita, dijemput kita, Awang ke Umar dengan Awang Ibrahim, ya. 2 awang. Yalah, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, kita telah dapat dibantu oleh 2 orang penceramah jemputan kita daripada jauh, orang daripada Selangor, daripada Kuala Lumpur, saya juga, dan daripada Melaka, ya. Daripada Melaka tu Ustaz Azra'i sebenarnya asal daripada Kedah, anak kepada Khari yang terkenal dulu, pernah mewakili negara kita Malaysia, yang namanya Ustaz Abdul Ghani, kawan saya sekali seangkatan dengan saya, cumanya dulu sikit pada saya, ya. Alhamdulillah. Saya dah dengar tadi tahsin peringkat asas kita yang sampai oleh beberapa penceramah yang begitu memuaskan, rindu kita dengar, campur dengan cakap Sarawak. Suka saya dengar apabila saya ceramah tadi dengan tentang tajwid yang sampai oleh Dr. Anwar, ya. Dan kemudian lagu-lagu yang disampaikan oleh penceramah-penceramah kita tadi. Jadi untuk rumusannya, bagi saya dalam bahagian tajwid, ya, apabila saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila.
warattilil Qur'ana tartila. Apabila disebut lebih kurang dengan maknanya, bacalah Al-Quran itu dengan bertajwid. Jadi kadang-kadang kita mendengar orang mengatakan belajar dengan tajwid, belajar untuk membaca aja dengan bertajwid. Ya, membetulkan sebutan-sebutan huruf. Tapi apabila saya dengar, tadi apabila penceramah tadi dah ada 4 perkara yang disentuh dalam bahagian tajwid, sebutan-sebutan huruf. Fasahah, ya, fasahah dalam bahagian tentang waqaf ibtida dengan gaya sebutan-sebutan yang baik. Kemudian kita membetulkan pada seni gaya suara kita untuk membaca Al-Quran. Seni suara kita. Dan kemudian dalam bahagian tarannum ataupun lagu untuk kita membaca Al-Quran. Jadi apabila kita sebut tadi dengan membaca dengan tajwid, warattilil Qur'ana tartila, berarti sudah merangkumi keseluruhan itu. Berarti ada hubung kaitnya pada segi suara, tarannum, sebutan-sebutan huruf, dan membetulkan pada segi gaya sebutan huruf yang baik, waqaf-waqaf yang tepat, itu berarti sudah mempelajari, merangkumi, dikatakan mempelajari ilmu tajwid. Ya, karena apabila kita bincang dalam bahagian sebutan huruf pun kita belajar tajwid, cara menyebut huruf berbagai-bagai cara, macam caranya. Saya campur dengan cakap Sarawak kerana orang Sarawak saja tu, ya, banyak orang jauh juga, ya. Ada huruf yang tebal dan ada huruf yang nipis, dan huruf ada sebutan hurufnya disebut dengan gaya yang lembut. Ada qalqalah, ada mad, maksudnya bacaan yang dipanjangkan. Kemudian ada lagi dikatakan qalqalah. Walau bagaimanapun yang saya katakan tadi, saya dikatakan huruf ista'la, huruf yang tebal, ya, huruf yang tebal bunyinya, besar bunyinya, tapi ada batasnya. Tebalnya dengan cantik cara bunyi sebutannya, ya, dengan ada gayanya. Apabila dikatakan satu lagi dikatakan nipis, bukanlah ada nipisnya sehingga merusak dan mencacatkan. Apabila dikatakan disebut dengan nipis, ada hadnya. Bukan sampai kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita dengar orang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang alhamdulillah ditekannya lil, bil, bukanlah sampai bunyinya sangat menyusahkan. Sebenarnya apabila kita mengerti baca Al-Quran, dengan kadang-kadang kita dengar mudah dan nyebut, karena tidak ada huruf yang apabila kita nyebut jadi menyusahkan, karena ada hadnya. Ya. Kemudian saya rangkumkan keseluruhan, ya, yang kita khusus tadi, ya. Apabila kita ngata pada kita membaca dengan bertajwid, maka kita membetulkan pada segi gaya sebutan hurufnya dengan seninya, dengan gayanya. Ya, dikatakan membetulkan sebutan tajwid, ya, membetulkan tempat waqaf ibtida'nya. Sebab ialah kalau tidak silap saya, Sayyidina Ali pernah ditanya maksud warattil Qur'ana tartila, madah
Menjawab tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan sebutan-sebutan huruf supaya dengan baik. Ya. Dan tepat membetulkan tempat waqafnya. Karena waqaf penting. Waqaf ibtida. Karena kadang-kadang kita baca makna tergantung karena disebabkan oleh waqaf tidak, kita tidak tepat. Ya, jawapan Sayyidina Ali. Ya. Kemudian, apabila kita untuk membetulkan sebutan huruf ya, kita digalak supaya mempelajari lagi, untuk memperdalami lagi. Selain kita membetulkan sebutan huruf, kita digalakkan supaya membaca mengikut gaya lahjah Arab. Ya? Kita memang digalak suruh supaya membaca Al-Quran mengikut gaya lahjah Arab. Karena Al-Quran itu diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan di dalam bahasa Arab. Supaya kita disuruh ikut gaya Arab. Ya. Jadi hendaklah kita memperdalami lagi cara kita nyebut ya, mengikut gaya lahjah. Lahjah tu sudah termasuk di dalam bagian fasahah seni supaya sebutan huruf ya lebih indah. Supaya di dalam tilawah, cara penghakiman sebenarnya tajwid bukanlah sebenarnya tajwid ya, dah termasuk di dalam fasahah, adalah termasuk di dalam tajwid. Jadi untuk memudahkan para hakim yang bertugas, maka dibagi dua, dipecah dua, tajwid dalam bahasa digantung, dalam bagian sebutan-sebutan gaya lahjah waqaf ibtidah dipegang oleh dalam bahagian fasahah. Ya. Jadi kita digalak supaya membaca Al-Quran mengikut gaya Arab. Bila dikata gaya Arab di sini dengan gaya sebutannya lahjah Arab, ya, dengan gaya cara waqaf ibtidaknya sebutannya dengan gaya Arab, dia dikatakan fasahah. Ya, ya, dia yang paling penting. Kemudian selainnya, kadang-kadang kita memanglah agak susah sikit, walaupun kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, dengan betul, tidak salah, tetapi kita tidak dapatlah untuk kadang-kadang kita dapat, tapi ada orang dapat ya, nak baca benar-benar mengikut gaya lahjah Arab. Karena kita tu adalah bukan bangsa Arab, berbagai-bagai bangsa. Ada orang Cina, Islam, ada orang India, orang Melayu. Orang Melayu dengan ada gaya dirinya, orang Jawa dengan ada gaya dirinya, sebutannya lahjah. Tapi tetap membaca dengan gaya mengikut sebutan Arab. Ya. Pada ia dikatakan lahjah. Lahjah itu mengikut bunyi orang Arab. Sehingga orang tahu orangnya apa bangsa. Apabila baca Al-Qurannya benar-benar bunyi orang Arab. Tapi kita susahlah nak sampai peringkat dia. Jadi, legialah. Jadi, walau bagaimanapun apa yang kita baca itu tetap betul. Bukan salah. Cuma kita dapat mengikut pada segi lahjah. Ya. Misalnya, saya mengerti, saya dah banyak pengalaman sikit tentang ngajar, banyak yang dah diajar. Saya ngajar bangsa mu'alaf Cina ada, ya, orang putih pun pernah ada saya ngajar, orang India pun pernah, masing-masing dengan gaya dirinya. Kadang kita dengar lahjah orang Melayu, orang kita Melayu lah, Sarawak lah sebut lain, punya macam betul tapi punya lahjah gaya Sarawak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
rabbil alamin. Ayat lahjah kadang-kadang diguna. Contohnya kadang-kadang orang kita Melayu, ayat lahjah digunanya. Bunyinya betul, bukan salah. Jangan bukan jadi kesalahan yang besar, ya, kerana si berubah makna. Macam saya pernah ngajar dengan ada bangsa yang baca bunyi tu, wadduha wal laili idza saja ma waddaraka rabbuka wa ma qala. Lahjahnya bunyi ya. Dan berbagai lagi macam yang telah dijumpa saya gaya lahjah. Saya dikatakan lahjah, ya. Kemudian lahjah memang payah. Lahjah ada dua, ya. Ada dua, kesalahan ada dua, ya. Kesalahan yang boleh membawa kepada merosakkan makna apa yang dimaksud oleh Allah berubah. Ya, dikatakan kesalahan besar. Kemudian kesalahan yang kecil, kesalahan yang cuma kurang tepat, kurang tebal, kurang nipis, gunahnya kurang cukup matnya. Ayat dikatakan pada segi kesalahan yang kecil. Di dalam bahasa Arabnya, lahan disebut kita lahan jali dan lahan khafi. Kesalahan lahan jali boleh membawa berubah makna apa yang dimaksud oleh Al-Quran, yang dimaksud oleh Allah. Kemudian lahan khafi. Khafi, kesalahan yang kecil, ya, seperti yang saya tadi bagi tahu, misalnya huruf yang kurang tebal, qalqalahnya kurang jelas, ya, namakan khafi. Kesalahan tu si membawa berubah makna, maka si salah. Ya, jangan kita kelak berimam dan dengar imam baca kurang tebal, kita ufaraqah, ya, si perlu lahan khafi. Kesalahan khafi, ya, cuma dapat ditahu oleh orang yang mahir tentang Al-Quran, ya. Kesalahan jali, kesalahan yang besar, huruf yang berubah ataupun baris berubah. Alhamdulillah nya baca alhamdu, dibacanya dengan dha. Alhamdulillah, dan berubah jadi dha, ya. Ataupun alham ha kecil, kata kita dibacanya alham, ataupun al-kham dibaca dengan kha, ha kering, kata kita. Ayat boleh dikatakan lahan jali yang boleh membawa berubah makna Al-Quran. Yang dimaksud oleh Al-Quran, ya, boleh dikatakan lahan jali. Jadi saya balik lagi dalam bahagian Taranum. Taranum itu adalah lagu, ya. Bukan Tutanganum, ya. Takut ada sidak Belanung tak fikir Tutanganum. Tutanganum ya minum, ya. Taranum. Taranum lagu Al-Quran. Siapa ingin nak tanya pun boleh juga, ya. Kita masa dalam setengah jam tu sempat dijawab, ya. Taranum tu ialah lagu. Lagu Al-Quran kita bagian juga digalak supaya mengikut gaya Arab. Karena Al-Quran diturun di dalam bahasa Arab, maka alunan-alunannya mengikut cara Arab. Maka kita digalak juga supaya membaca Al-Quran dengan mengikut taranum-taranum Arab. Seperti mana yang dah diterang oleh guru-guru penceramah-penceramah kita, yang dah nyebut ada 7 taranum yang paling masyhur, seperti Bayati, Hijaz, Nahwan, Sikah, Ras, ayat nama-nama lagu-lagu Al-Quran. Ya, belum termasuk dengan pecahannya furu', banyak lagi pecahan lagu. Ya. Jadi lagu Al-Quran itu memang digalak supaya kita
mempelajari tentang ilmu taranum. Taranum memang digalak. Kerana termasuk di dalam untuk mengindahkan lagi, untuk mempersenikan supaya baca Al-Quran kita berseni, maka kita digalakkan disuruh belajar gaya taranum Arab. Jangan tadi lagu Bayati kata kita Saubaya. Apa sebab? Sebenarnya Al-Quran yang diturun oleh Allah SWT yang mudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang dah 1400 tahun lebih sudah dengan kita. Kerana Al-Quran yang diturun memang ada dengan gayanya. Dengan gayanya, bila dikatakan gaya, berarti adalah seninya, ada rentaknya. Tadi saya menceritakan tentang sebutan-sebutan huruf. Sebutan-sebutan huruf, tadi saya dah cerita dengan kita. Ada huruf yang tebal, dan ada huruf yang nipis, ada gunnah, ada qalqalah, ada mad, ada takrir. Bila kita nyebut. Jadi mun kita belajar tentang segi irama lagu muzik, datangnya lagu ya ialah hasil daripada bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian ada bunyi yang tinggi, rendah, ya, tebal, kasar, maka ialah dikatakan bunyi-bunyian. Apabila bunyi-bunyian ya dicantum, maka jadi dikatakan lagu. Bila di dalam Al-Quran disebutkan dengan taranum. Ya. Nah, coba kita misalnya, contoh kita belajar lagu. Misalnya, sebelumnya kita mesti belajar do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oh ya, belajar kita do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Tinggi. Do, ti, ra, so, fa, mi, re, do. Hasil daripada yang bawah rendah tadi sehingga yang tinggi apabila dicantum jadi lagu. Da 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 di. Jadi lagu walaupun kita tahu lagu. Kemudian sama dah tadi Al-Qurannya memang dah ada gayanya. Apabila kita nak berlagu pun, misalnya kita madah saya mau berlagu Al-Quran. Saya ada belajar lagu Al-Quran. Tetapi apabila kita membaca Al-Quran mengikut hukum tajwid, berarti kita sudah ada membaca Al-Quran dengan bertaranum ataupun lagu. Ya, karena Al-Quran tadi ada yang tebal, ada nipis, ada gunnah, ada qalqalah. Hasil daripada percantuman ya, maka ya dikatakan lagu. Saya beri contoh dengan kita. Saya madah, saya maca berlagu. Saya mau maca berlagu. Karena kita mikir lagu ya ada haram. Tapi saya nak maca Al-Quran mengikut hukum tajwid. Saya madah dia. Misalnya. Kemudian saya pun baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha wal-laili idza saja. Apakah saya baca si berlagu? Dengar oleh kita. Untuk kita madah, saya sudah baca ada lagu. Cuma lagu ya si dipersenikan, si diperindahkan lagi.
Tapi tetap saya udah baca, ngikut baca dengan sebutan huruf, ngikut tajwidnya, berarti saya udah baca dengan balagu. Coba kita buat kajian di sini. Huruf waw, apabila kita nyebut belajar tajwid, hendaklah bibir kita dimuncul, dilembut. Wadduha, kemudian huruf dad hendaklah dibaca di dalam, kemudian dikeluarkan dengan bunyi yang tebal. Wadduha, kemudian ha bunyinya dikepit sedikit. Wal-laili idza lay. Kalau kita belajar tajwid, huruf lay, huruf ya yang mati, baris fathah, maka hukumnya dibaca dengan lembut. Lay idza saja. Huruf alif yang baris ke bawah, maka hukumnya dibaca dengan nipis. Boleh dibaca dengan i. Idza. Kemudian huruf zal, hukumnya istifal, dibaca dengan lembut, jangan keluar. Idza saja. Kemudian sin, ada hams, desit. Ya? Apa arti? Apabila kita membaca dengan betul, dengan tajwidnya, berarti kita udah membaca Al-Quran dengan bertaranum. Ya? Dengan lagu. Memang Al-Quran udah ada gayanya. Tapi tetap dapat lari dengan gaya lagu Arab. Karena Al-Quran ini diturun di dalam bahasa Arab. Sebab kita digalakkan supaya membaca Al-Quran dengan lagu gaya Arab. Ya. Kemudian di dalam lagu fasahah, apalagi tajwid, sebutan-sebutan huruf tadi, tidak dapat lari daripada suara. Suara yang main peranan benar-benar di sini. Kita sama-sama dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala suara. Semua suara kita baik. Semua kita bagus, ya. Ada suara yang kasar, ada suara lembut, ada perbezaan. Ya. Jadi suara kita ada. Jadi apabila kita untuk membaca Al-Quran lebih baik lagi, maka suara kita perlu diatur. Perlu kita mempelajari pada gaya seni suara. Kena tuk yang main peranan. Suara tu macam kita motor. Sisinya, motor tu apa bangsa, sisinya berapa kuat nak sisinya, dapat naknya boleh tabaqah sampai 4. Apa sisi itu tu motor ya, enjin yang enggak sisi 50 sisi, 50 sisi ni dapat nak melawan 500 sisi. Maksud saya sisi tu suara kita rendah, suara ya ada tetapi kurang mayanya kurang. Sila dapat lawan macam sidak 50 sisi. Tidak ya, boleh suaranya tinggi sampai 3 tabaqah, 4 tabaqah, suaranya bersih. Ayat dimaksud saya dengan suara sisi enjin ya. Ia berbeza. Ada orang yang mudah untuk belajar. Maka belajar seni suara di sini ialah mengikutkan gaya sebutan huruf. Kalaulah sebutan huruf tadi dalam tajwid huruf yang tebal. Begini kita nak supaya huruf yang tebal. Apa tebalnya kasar? Kita cara nyebut. Sebab kita belajar pada seni suara untuk membaca Al-Quran, ada petaknya, ada gayanya, ada tempatnya. Ya, saya beri dikit tipnya yang kita dah pelajari. Misal kita boleh keluar daripada batasan suara ya apabila kita untuk membaca Al-Quran supaya Al-Quran yang lebih indah. Misalnya jangan keluar dari petaknya. Walaupun kita suara tinggi. Jangan
jangan keluar daripada petak tu. Mun keluar ya suara Yasin boleh pakai lagi. Suara ya dah merusak kita ngempun cara kita mengeluar apabila kita baca Al-Quran. Suara ya dah terlepas. Si boleh ada gaya, ada petak supaya mun kita untuk menjadi seorang pembaca Al-Quran yang baik didengar oleh orang, maka belajarlah 4 macam ya. Belajar pada segi-segi suara, pada segi lagu kita dah diajar oleh harakat ataupun pergerakan. Ya, pergerakan lagu kita dah diajar. Kita tumpulah latihan kepada gaya suara kita nak sebutan. Pengatur suara dulu. Ya, pengatur suara untuk macam kita buat dengan motor ataupun pernapasan kita napas. Ya. Dan bila napas kita dah ada, stamina kita dah ada bagus, kita nak basukan, ya apa nama? Baru kita dapat tahan lama. Misalnya kita main badminton, walaupun skill kita main ya bagus, smash ada, drop ada, semuanya ada, tetapi bila kita berlawan stamina si ada, napas si ada, si dapat, kita pun kalah juga. Ya, lagi juga tentang suara, mun kita si jaga suara betul-betul, nyaya kita sih dapat apa nama membetulkan sebutan huruf dengan baik, kita sih dapat membetulkan teranum kita dengan lebih baik. Ya kita jaga benar-benar ya. Mun saya nak mencerita, nak mengupas tentang hal lagu, hal tajwid itu di dalam saya rasa 2 jam pun kali si cukup. Tapi saya rasa dengan Tok Tolok boleh ada soalan kan? Mungkin ada Ustaz untuk Ustaz Salahuddin, ada masa dikit kah? Takut dari sini nak bertanya kan? Boleh, ada soalan? Kita sampai ada soalan? Ada soalan. Coba bunyinya saya si wapat ya. Dengar lah tu. Apa soalannya, pertanyaannya? Macam ni nak melatih nafas panjang, Datuk. Ada soalan daripada Azhar. Nafas panjang ya. Bagus tanya tu. Ialah cara melatih nafas panjang. Saya pun dah pendek buat nafas tu. Umur dekat 70 tahun tu. Tapi mun dulu memanglah lagi muda mari. Dan cara tip-tip cara latihan nafas saya nang si ada lain kerana saya ngambil daripada guru saya. Banyak guru lebih bagus ya. Saya guru-guru yang tepat, yang muktabar ya. Saya pernah belajar dengan guru, si ada lain latihan. Tarik nafas panjang kemudian lepas perlahan-lahan. Ya, yang diterima oleh saya. Latih selalu tarik nafas dan lepaskan dengan seberapa lama. Kita lihat berapa saat sedikit ya. Yang cara saya. Kemudian kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita jangan berhenti sampai nafas kita rasa sempurna. Misal contoh yang saya beri tipnya, dulu saya berlatih, saya selalu tapi jangan lupa bersukanlah kerana ya untuk kesihatan kita baik. Ya, makanan semua, makanan perlu dijaga. Ya, ada berkaitan dengan nafas. Ais kurangkan. Minum ais batu, air batu kata kita. Ais mendapat kurangkan. Bukan si boleh untuk nak bertanding kencang cendol dulu. Buah-buah jaga, jangan ada buah yang si bagus. Ya. Ya, untuk nafas panjang saya latihannya. Tadi kadang-kadang saya pernah kita jangan lupa kita senaman apa yang perlu, maintain apakah jogging. Ya. Yang menyekut saya latihan saya masih ada lain. Cuma saya tarik nafas, saya lepas, tarik dulu, lepas dikit-dikit.
Sampai apa nama? Sampai semput kita bawa, kita berhenti. Kita lihat jam kita berapa saat buat sampainya. Kadang-kadang seminit, 2 minit, dia latihan. Bila dah latih macam ya, kemudian kita guna bacaan ayat. Ya, tarik, nafas, baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah lah, coba baca sampai dapat tak sampai habis. Ada yang cara latihan. Ya, ya cara kita melatih nafas. Dan begitu juga sama dengan apa nama makanan. Suara ada hubung kait nafas dengan suara. Dengan suara kita keluar ya banyak apa nama macam dolok lah. Saya tu mencerita tentang saya dolok. Saya mari buat pantang makan air apa nama tadi sebenarnya ais batu nang saya kurang. Bukan si boleh menteringin makanlah makan krim kan apa ABC kah kita untuk makan saya ada masalah. Maksudnya dikurangkan. Kemudian makan kita jaga banyak makan sayur dan cara berebus yang paling bagus. Nah, mun makan makanan yang jenis ada bergetah macam asam yang belum berapa masak benar, jangan takut kelat. Anggur jangan. Anggur mau nak makan buang kulitnya. Nanya kata buang mata kucing. Rambutan jangan. Ya. Buah semangka jangan. Ya kadang-kadang boleh nganuk juga kita. Suara kita. Tidur mau cukup. Apa nama? Kita nak bertanding. Ayah perlu jaga usaha kita. Jadi kita. Ada lagi? Mungkin ada atau boleh ada masalah lagi Ustaz? Ustaz Salahuddin, ada masalah lagi? Pun ada boleh. Kita izin masa sikit Tuan Pengarah kita ada soalan satu Datuk. Saya ada soalan katanya. Cuma ada permintaan mohon Datuk Guru mempersembahkan sedikit ayat Al-Quran sebelum kita ke majlis penangguhan tu. Ada request dari peserta. Ya. Susah tu. Lain kali je lah kelak Datuk. Kadang-kadang saya si berapa suara tu si berapa nyaman gila tu. Kurang selesa rasanya. Ya. Tapi insyaAllah saya baca surah Fatihah dikit aja lah. Ya. Pakai kenangan kita. Ya. Fatihah saya sih guna lagu yang macam lagu kita bertanding ya, yang dah diajar oleh guru-guru kita ya. Saya baca biasa saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Okey, cukup dengan ya Ustaz. Saya cukup dengan ya lah, sama-sama kita dulu. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'alin wa
تنزه عن قول وفعل ونيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, jazakallah. Jutaan penghargaan, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Guru kita, Datuk Guru Haji Ismawi bin Duit atas perkongsian yang ringkas, lebih kurang 45 minit tapi sangat bermanfaat. Ada komen peserta tadi, Datuk Madah umur dekat 70 tapi rupa dengan suara si ada kedak umur dekat orang dekat 70. Ya memang kita akui lah. Jadi Jais pun memang perasan benda yang lama dah. Jadi majlis yang berusaha Timbalan Pengarah 1 Jabatan Agama Islam Sarawak merangkap Ketua Bahagian Dakwah Ustaz Haji Ahmad Soekarno bin Saini, wakili pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak untuk majlis penangguhan kita pada petang ini. Ketua Pegang Pengarah Unit Al-Quran Jabatan Agama Islam Sarawak Bahagian Dakwah Ustaz Haji Rafa'i bin Mursyidi. Ketua Penyelia Guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak Datuk Haji Ismawi bin Duit, guru kita pada hari itu. Penceramah-penceramah, pembimbing-pembimbing, tuan-tuan guru, peserta-peserta, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis mengalu-alukan kehadiran Tuan Timbalan Pengarah 1 Jabatan Agama Islam Sarawak merangkap Ketua Bahagian Dakwah Ustaz Haji Ahmad Soekarno bin Saini ke majlis penangguhan webinar kursus asas Taranum yang telah berlangsung selama 2 hari dan berakhir pada hari ini. Seperti yang Tuan Timbalan Pengarah sedia maklum, kursus ini telah berlangsung selama 2 hari dengan dihadiri lebih kurang 180 orang peserta pada semalam. Cuma hari ini berkurangan sedikit, mungkin ada komitmen. Hari ini lebih kurang 150 orang peserta telah hadir. Dan untuk makluman Timbalan Pengarah semalam di Facebook, view tontonan mencapai lebih 1,000 orang untuk kursus kita, Alhamdulillah. Jadi sebelum itu kita rakamkan sekali lagi penghargaan terima kasih kepada Datuk Guru atas kesimpulan dan rumusan seperti tadi. Jadi tanpa membazirkan masa, tanpa membuang masa, saya serahkan terus majlis kita kepada yang berusaha Timbalan Pengarah 1 Jabatan Agama Islam Sarawak untuk memberikan ucapan penangguhan dan amanat kepada kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Silakan Ustaz. Masuk soal Ustaz. Testing 1 2 3. Okey, ada dengar Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi majlis webinar kita, kursus kita pada petang tu, saudara Ustaz Salahuddin Marzuki. Yang saya kasihi Ketua Unit Al-Quran Ustaz Rafa'i Mursyidi. Yang saya kasihi lagi hormati Datuk Haji Ismawi bin Haji Duit, pakar rujuk kita di negeri Sarawak tu khususnya dan di Malaysia amnya. Seterusnya guru-guru yang telah membimbing kita selama 2 hari itu, guru-guru Al-Quran, pakar-pakar rujuk kita, sama ada daripada Semenanjung maupun di Sarawak tu pun. Barisan urus setia, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada 2 hari itu kita telah berjaya mengakhiri 2 hari sesi kursus asas Taranum kita. Dan kita mengharapkan objektif yang kita hajati mencapai kepada maksud yang kita rancangkan. Di antaranya ialah untuk kita memperkenalkan
ilmu asas taranum kepada peserta di kalangan orang awam supaya mereka ini mengenali apakah yang dimaksudkan dengan taranum Al-Quran itu sendiri. Dan apabila kita mengenali taranum Al-Quran, kita mempunyai bakat untuk melagukan, membaca Al-Quran, maka kita akan timbul minat untuk mencari guru-guru di kawasan kita. Mungkin kita di Limbang cari guru Al-Quran yang dilantik oleh Majlis Islam ataupun yang sempat dilantik oleh Majlis Islam di sekolah-sekolah menengah untuk kita belajar taranum, kita memperbaiki lagi bacaan kita. Dan tujuan lain juga ialah supaya para qari dan qariah yang belum sempat mempersembahkan bakatnya di peringkat bahagian maupun di negeri Sarawak, bolehlah mula melatih diri, seterusnya mendalami ilmu taranum Al-Quran ini. Dan kita juga di dalam kursus 2 hari itu telah memberi peluang kepada peserta-peserta yang berkesempatan untuk bertanya, memperdengarkan bacaan-bacaan mereka dan untuk mendapat teguran secara khusus di mana yang perlu diperbaiki, dipertingkatkan dan sebagainya. Dan di kalangan orang-orang yang telah mahir, kita tahu dalam 180 orang yang menghadiri kursus itu, memang ada yang telah mahir, tetapi dengan adanya kursus 2 hari itu telah menambah kemahiran mereka di dalam pembacaan, di dalam taranum, makhraj huruf dan sebagainya. Jadi kita di Jabatan Agama Islam Sarawak mengharapkan ini bukanlah titik awal dan akhir untuk kursus seumpama ini. Saya mengharapkan unit Al-Quran yang dipimpin oleh Ustaz Rafa'i Mursyidi di bawah nasihat Datuk Haji Ismail bin Haji Duit terus mengadakan kursus seumpama ini dengan lebih kerap lagi. Saya percaya daripada 1,000 view yang ada, kita akan dapat meningkatkan kepada lebih puluhan ribu view yang mengikuti kursus seumpama ini. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah SWT sebagai golongan yang mencintai Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, khususnya dijanjikan oleh Allah SWT pahala kebajikan dan syurganya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.